إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Artinya, wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-183. Ikhwanul muslimin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi peluang menikmati lagi fadilat bulan Ramadan yang penuh berkat ini. Sebagaimana tanda bersyukur, saya berpesan kepada diri saya dan saudara-saudara sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan mentaati perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan puasa Ramadan ini dapat membimbing dan memperkukuhkan kita agar menjadi insan yang bertakwa. Ikhwanul muslimin, sempena ketibaan bulan Ramadan yang berkat ini, maka khutbah hari ini ingin mengajak saudara-saudara jamaah sekalian untuk menghayati amalan puasa orang soleh. Kerana pengalaman puasa orang soleh mencapai sifat takwa menjadi panduan yang berguna kepada kita. Sesungguhnya sifat takwa amat penting dalam kehidupan kita, kerana ia akan membentuk akhlak yang mulia. Dalil-dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah menerangkan antara tanda-tanda nyata orang yang bertakwa ialah mereka sentiasa berusaha bersedekah infak, sama ada dalam keadaan senang atau susah, dapat mengawal perasaan marah, mengamalkan sifat pemaaf, berbuat baik serta mendoakan kebaikan kepada orang lain, termasuk kepada musuh. Bulan Ramadan merupakan bulan yang besar martabatnya di sisi Allah. Kerana itu Allah menyediakan suasana persekitaran puasa yang amat menggembirakan umat Islam. Kerana siang dan malam dipenuhi keberkatan, pintu-pintu syurga dibuka sebagai tanda doa kita akan dimakbulkan. Pintu-pintu neraka ditutup bagi menghapuskan dosa, dan syaitan-syaitan pula ditambah bagi mengawal nafsu syahwat. Ganjaran pahala juga ditambah berlipat kali ganda menjadi 10 hingga 700 kali ganda, dan nilainya bertambah lagi pada malam Lailatul Qadar. Bagaimanapun, kita perlu sedar bahawa keberkatan puasa Ramadan akan diperolehi jika puasa Ramadan itu dilaksanakan dengan penuh keimanan dan ikhlas, berharap kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Rawahul Bukhari. Maksudnya, sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan ikhlas berharap kepada Allah, maka diampuni dosa-dosa kecilnya yang telah lalu. Ikhwanul muslimin, orang soleh seringkali dikaitkan dengan mereka yang mempunyai tingkat keimanan dan keikhlasan lebih baik daripada orang biasa atau orang awam. Ingatlah, orang soleh sedia upaya mematuhi atau mencontohi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga adab-adab
dalam melaksanakan ibadah, termasuklah dalam ibadah puasa ini. Sebab itu, kita hendaklah menjauhi cara amalan puasa orang awam yang tidak ikut sunnah, tidak mengambil berat tentang adab-adab puasa. Maka puasa itu menjadi sia-sia dan tidak dapat memenuhi matlamat puasa, hanya memperolehi rasa lapar dan dahaga sahaja. Menurut Imam Al-Ghazali, seorang ulama sufi, menerangkan bahawa terdapat 5 panduan yang perlu ditekankan atau diberi tumpuan untuk mencapai kualiti puasa orang soleh. Panduan itu ialah: pertama, menahan pandangan, bersifat malu melihat apa yang dilarang Allah. Pandangan boleh menaikkan nafsu, sifat nafsu berahi di hati. Sebab itu, pandangan dianggap sebagai anak panah milik iblis yang beracun. Kedua, menjaga lidah. Lidah menjadi anggota panca indera paling kuat untuk mempengaruhi seseorang melakukan dosa. Jika lidah tidak dikawal, maka seseorang itu bertabiat menjadi mulut celupar dan mengeluarkan pelbagai perkataan keji yang dilarang dalam Islam. Ketiga, menjaga pendengaran dari segala sesuatu yang keji dan dibenci Allah. Menurut hukum Islam, seseorang yang bercakap dengan si pendengar dari hal perkara keji, maka kedua-duanya akan mendapat balasan dosa yang sama. Keempat, menjaga hati dan mengawal setiap anggota badan daripada melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Kelima, menjaga perut supaya makan makanan yang halal dan tidak berlebihan. Berdasarkan panduan Imam Al-Ghazali ini, ternyata kekuatan amalan puasa wajib dan puasa sunat orang soleh terletak pada diri mereka yang berusaha kuat mengosongkan diri atau membersihkan batin dan berdisiplin mengawal segala panca indera dan anggota badan sebagai benteng untuk melindungi diri mereka daripada segala tipu daya syaitan dan perbuatan dosa. Kekuatan ini membantu mereka mencapai derajat insan yang bertakwa. Ikhwanul muslimin, insaflah, berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, bahawa segala dosa dan maksiat berpunca daripada gerak-geri batin atau hati dan perbuatan zahir panca indera atau anggota tubuh yang tidak dapat dikawal dan menjadi tidak beradab. Ingatlah, saudara-saudara jemaah sekalian, maksiat batin seperti sombong, takabur, bangga diri, riya, cinta dunia, cinta harta, dengki, amarah dan seumpamanya memberi kesan yang amat dahsyat kepada diri seseorang. Kerana maksiat batin itu akan mengarahkan segala panca indera atau anggota badan melakukan perbuatan dosa seperti memfitnah, mengumpat, mencaci, mendoakan keburukan orang, membunuh dan sebagainya. Oleh itu, berwaspadalah, kerana hati dan panca indera atau anggota badan manusia itu akan ditanya, dihisab dan dihukum. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat yang ke-36, Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Ternyata orang soleh amat mengambil berat juga kekuatan melakukan ibadah-ibadah sunat dalam bulan-bulan yang lain. Tetapi sempena dengan kedatangan bulan Ramadan, mereka melipat gandakan amalan-amalan sunat untuk memperkukuhkan lagi hubungan baik dengan Allah. Ibadat-ibadat sunat yang diberi lebih tumpuan ialah mendirikan salat tarawih, bersedekah, berzikir, qiyamul lail pada setiap malam. Banyakkan berdoa, beriktikaf di masjid pada 10 malam terakhir
dan bertaubat nasuha bagi menghapuskan dosa-dosa besar. Pada siang hari bulan Ramadan yang mulia ini, pada umumnya orang soleh mengurangkan kegiatan di luar rumah kerana menguatkan amal-amal soleh. Sebagai contoh, Imam Asy-Syafi'i khatam Al-Quran pada bulan Ramadan sebanyak 60 kali dan bulan lainnya sebanyak 30 kali. Sementara sebahagian orang soleh yang lain pula khatam Al-Quran setiap 3 malam di bulan Ramadan. Ikhwanil muslimin, akhir sekali, khutbah ini menyeru saudara-saudara jemaah sekalian, marilah kita menjadikan kekuatan puasa orang soleh ini sebagai semangat panduan hidup menjadi insan yang bertakwa sepanjang masa, dan gunakanlah dengan sebaik-baiknya nikmat besar seperti hati, batin dan segala panca indera yang Allah berikan. Allah berfirman, "Wa dharu zahiral ithmi wa batinah, innal ladzina yaksibuna al-ithma sayujzauna bima kanu yaqtarifun." Artinya, dan tinggalkanlah kamu dosa yang nyata dan yang tersembunyi, kerana sesungguhnya orang yang berusaha melakukan dosa, mereka akan dibalas dengan apa yang mereka telah lakukan. Surah Al-An'am ayat yang ke-120. Ikhwanul muslimin, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengangkat wabak yang sedang melanda negeri dan negara kita ini. Perbanyakkanlah melakukan amal soleh dan menghindari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingatkan bahawa mengambil rasuah dan salah guna kuasa, mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna dana adalah perbuatan haram dan hina serta buruk akibatnya di dunia dan akhirat. Khatib juga ingin mengambil kesempatan untuk mengajak sidang Jumaat dan umat Islam agar lebih cakna kepada golongan yang memerlukan dengan menyalurkan sumbangan sama zakat, sedekah dan wakaf kepada Majlis Agama Islam Kelantan selaku badan yang dipertanggungjawabkan untuk memungut dan mengagihkan zakat dan sedekah di negeri Kelantan. Di dalam masa yang sama, bantulah pihak majlis dengan menyalurkan maklumat golongan yang memerlukan sekiranya diketahui, agar mereka yang kurang bernasib baik akan mendapat pembelaan sewajarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.